Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita ada siri PDBC Tasawuf Islam 4. Ini kita akan pelajari pelajaran yang kedua, akidah menurut Islam. Allahumma ftah alaina hikmataka Di akhir ini wanshur pelajar-pelajar alaina min akan dapat khazaini memberikan pengajian rahmatika akidah ya arhamar menerangkan rahimin. konsep ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Yang ketiga, menerangkan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang keempat, menerangkan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Yang kelima, menjelaskan perkara gaib yang mesti dilalui oleh manusia selepas mereka mati. Yang keenam, menjelaskan kepentingan akidah. Yang biasa, pelajar kena menyediakan pertama buku teks Tasawuf Islam tingkatan 4 muka surat 13. Hari ini kita tengok muka surat 13. Kemudian buku GLA sebagai panduan ataupun sebagai untuk pelajar-pelajar mencatat isi-isi penting yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Yang pertama, pengertian akidah menurut Islam. Akidah menurut Islam ialah keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Komponen akidah Islam ada tiga komponen yang mesti ada dalam kita belajar akidah. Pertama, ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Ilahiyah ni ialah ketuhanan. Dimasukkan ilahiyah ni ialah ketuhanan. Okay. Ilahiyah ni ketuhanan. Nubuwah, kenabian. Dan ghaibiyah ialah perkara-perkara gaib, benda-benda gaib. Jadi ada tiga komponen utama. Dan ciri-ciri akidah Islam, pertama, dia telah terhenti. Maksudnya, tauqifiyah. Tiada ruang untuk ditambah atau dikurangkan atau diubah atau digantikan dengan benda yang lain kerana akidah ini bersumberkan Rabbani, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu, wahyu Allah telah terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, tidak ada lagi penambahan terhadap akidah Islam. Yang kedua, dia ghaibiyah. Akidah Islam merupakan sesuatu yang gaib, perkara gaib yang tidak tercapai oleh panca indera manusia, tetapi boleh diterima oleh akal. Tidak tercapai oleh panca indera maksudnya apa yang dijelaskan dalam akidah Islamiyah ni merupakan perkara-perkara yang kita tidak dapat lihat atau kita tidak dapat rasa. Tetapi jika difikirkan oleh akal yang waras, maka kita akan mengakui kewujudannya, mengakui kebenarannya. Contohnya dekat sini seperti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir dengan akal yang waras, kita akan dapat merasai kewujudan, kebijaksanaan dan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, malaikat. Itu juga malaikat. Tidak dapat melihat malaikat, tetapi kita dapat meyakini kewujudan malaikat. Kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ini antara benda-benda gaib yang kita tak dapat lihat dan tidak dapat kita buat kajian. Tapi kita mengetahui perkara-perkara ini wujud kerana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis-hadis baginda. Sebab tu dia kata ghaibiyat, perkara gaib. Yang ketiga, ciri akidah Islam yang ketiga ialah syumul. Di mana akidah Islam adalah lengkap. Syumul ni adalah lengkap. Meliputi semua aspek kehidupan manusia, sama ada dari segi peribadi, masyarakat atau alam sejagat. Kemudian yang keempat, mutakamil. Mutakamil ialah terikat antara satu sama lain.
Contohnya seorang itu tidak akan dapat beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala jika dia tidak meyakini bahawa rasul-rasul yang diutuskan adalah untuk membenarkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia sering terikat. Tiga-tiga ni dia terikat antara satu sama lain. Kita tak boleh percaya satu beriman kepada rasul, tapi kita tidak beriman kepada kitab rasul. Boleh kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tak akan diterima akidah kita, iman kita, kecuali kena saling berhubung antara satu sama lain. Okey. Jadi akidah Islam telah lengkap dan menyeluruh tapi terhad. Terhad. Maksudnya dia tidak akan ada lagi penambahbaikan. Jadi jika seseorang itu menolak salah satu daripada rukun iman, maka berarti dia telah munafik. Seterusnya kita masuk tajuk yang kedua. Sekarang kita nak kenal, nak mengenali secara lebih detail, nak memahami secara lebih menyeluruh tentang komponen-komponen tadi. Kita ada 3 komponen, iaitu ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Yang pertama kita tengok konsep ilahiyah, ketuhanan. Tauhid ilahiyah iaitu keyakinan yang mantap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah dan ditaati segala perintahnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki nama yang indah dan sifat yang maha sempurna. Asmaul Husna, sifat Allah yang maha sempurna. Yang kedua, kita juga pertama kita kena yakin bahawa Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna dan sifat-sifat yang maha sempurna. Yang pertama, nama yang indah. Kita dah tajuk yang sebelum ni kita telah mengetahui nama-nama Allah yang 99 tu. Kemudian sifat-sifat Allah ada 20 sifat wajib, 20 sifat wajib yang mesti kita ketahui, yang mesti kita yakini, dan Allah juga ada 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Selain daripada itu, Allah juga mempunyai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu setiap Muslim wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Tetapi hakikat zat Allah, kewujudan Allah itu tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Misalnya zat ni maksudnya kalau kita contoh kepada manusia, seperti manusia tu dia ada zat dia ada sifat dia. Sifat dia pemalas, rajin, zat ataupun bijaksana. Zat dia tu tubuh badan dia. Badan dia tu, dia ada badan, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Allah itu, Allah juga kita kena yakin bahawa Allah punya sifat-sifat tersebut, dan zat Allah tu kita tidak boleh nak fikir, kita tak boleh nak bayangkan. Dan kita kena yakin Allah tu ada. Allah tu wujud, tetapi kewujudan Allah tu kita tak dapat kita gambarkan dengan pemikiran manusia. Tapi kita kena yakin Allah tu wujud. Zat Allah tu tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Macam mana Allah tu? Adakah dia tinggi ke rendah ke, gemuk ke, kurus ke? Tak boleh kita fikirkan, tak boleh kita gambarkan. Sebab Allah ni dia tidak boleh tergambar. Maksudnya kalau kita gambar pun tak akan sama. Tak akan sama Allah. Kalau sama tu maka dia bukan Allah. Kalau sama dengan apa yang kita gambarkan, apa yang kita bayangkan, maka itu bukan Allah. Misalnya ada orang kata Allah tu seperti cahaya, bersinar seperti cahaya. Maksudnya, kalau dia boleh gambarkan seperti cahaya tu, maka dia bukan Allah. Sebab Allah tu tak boleh digambarkan. Okey. Seterusnya af'al Allah, perbuatan Allah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dengan sifat kemahakuasaannya. Allah boleh melakukan apa sahaja yang dikehendakinya tanpa ada sesuatu pun yang dapat menghalang dirinya untuk berbuat demikian. Walaupun Allah Maha Adil, dia bebas dan dia sama sekali tidak mengikat dirinya maupun terikat untuk mengikuti sesuatu sistem atau peraturan tertentu untuk dirinya sendiri. Dia bebas menggunakan segala kemahakuasaannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk kepada sesuatu sistem atau peraturan tertentu untuk dirinya. Justru Allah boleh berbuat apa saja.
Pelakuan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan berdasarkan kekuasaannya, iaitu kudratnya dan kehendaknya, iaitu iradatnya. Maksud ini, perbuatan Allah tu kita tak boleh nak misalnya kita paksa Allah. Kita tak boleh nak paksa Allah untuk tunaikan permintaan kita. Maksudnya Allah tidak terikat. Allah tidak terikat dengan sesiapa. Tapi kita kena yakin Allah tu Maha berkuasa, boleh melakukan apa saja di atas kehendaknya sendiri. Dan tidak ada peraturan yang mengikatnya. Misalnya kalau kita buat gini, akan jadi gini. Itu bukan Allah. Bukan perbuatan Allah. Dia tak ada sesuatu yang tertentu bagi Allah SWT. Okay. Jadi, ketuhanan tu, konsep ilahiyah, ketuhanan tu kita kena yakin pertama bahawa Allah, kita kena yakin bahawa Allah tu memiliki nama-nama yang indah. Kemudian yang kedua, sifat yang maha sempurna. Dan ketiga, Allah mengizat. Okay? Mengizat Allah. Dan yang keempat, Allah ada perbuatan Allah. Af'al Allah, perbuatan Allah tidak terikat dengan apa-apa peraturan dan terpulang kepada Allah mengikut kekuasaan dan kehendaknya, mengikut kudrat dan iradatnya. Kita kena yakin semua sekali. Yakin komponen-komponen ni, maka barulah keyakinan kita, konsep ilahiyah ketuhanan kita tu maha sempurna. Okay? Saya harap pelajar-pelajar dapat faham apa yang telah saya terangkan tadi. Untuk lebih detail lagi, bab ketuhanan ni, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam bab imam, Islam dan ihsan. Okay. Pertama, Allah memiliki sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Rububiyah ni ialah kita yakin dalam hati secara mutlak bahawa Allah yang mentadbir dan menguruskan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain melainkan Allah yang maha berkuasa. Rububiyah ni kita kena yakin bahawa Allah yang mentadbir semua perkara di alam ini. Jadi, konsep rububiyah ada 3. Pertama, Allah maha pencipta, maha pentadbir dan pemilik alam ini. Yang ketiga, Allah berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya dan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Jadi ciri-ciri rububiyah, pertama, berkuasa mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Mencipta sesuatu dengan mengadakan segala kemudahan untuk ciptaannya hidup dengan jelas, dengan selesa. Yang ketiga, mencipta sesuatu dengan kehendaknya sendiri tanpa bantuan dan suruhan daripada kuasa lain. Yang keempat, menjadikan petunjuk dan pedoman, iaitu agama kepada ciptaannya. Itu ciri rububiyah. Kuasa mencipta daripada tiada kepada ada. Okay? Bagaimana kita nak beriman dengan sifat rububiyah Allah? Pertama, kita yakin bahawa Allah yang mencipta alam ini. Alam ini tidak terjadi dengan sendiri. Ada Allah, ada penciptanya, iaitu Allah SWT. Yakin bahawa setiap manusia telah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT. Kemudian beriman dengan agama yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu agama Islam. Dan yakin bahawa Allah SWT sahaja yang mampu mentadbir alam ini dengan sempurna. Okay, yang kedua, uluhiyah. Uluhiyah, yakin bahawa Allah Maha Esa. Maha Esa, Maha Tunggal, yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Allah Maha Esa. Tunggal. Bukan berbilang-bilang. Okay. Konsep uluhiyah mengakui hanya Allah yang layak disembah dan ditaati. Faksi utama keimanan kepada tauhid uluhiyah ialah kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Dan yang ketiga, orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyah akan menjadi sesat. Okay. Uluhiyah ni, kita kena yakin Allah tu Esa. Bukan berbilang-bilang. Bukan 2, bukan 3. Tapi Esa, tunggal.
Di ciri uluhiyah, Allah dapat menunaikan segala permintaan hamba-Nya, berkuasa untuk menghidup dan mematikan hamba-Nya, berkuasa untuk hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak manusia. Itu hukum-hukum dalam agama Islam. Cara beriman dengan tauhid uluhiyah iaitu pertama, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang kedua, hanya patuh dan taat kepada hukum dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kuasa lain, tapi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Apa perbezaan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, kita yakin bahawa Allah sebagai pentadbir, pemilik dan pengurus alam. Manakala tauhid uluhiyah, kita yakin bahawa Allah Maha Esa yang layak disembah. Tauhid rububiyah dipercayai dan diyakini oleh semua manusia. Semua manusia yakin, semua manusia percaya bahawa alam ini ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terjadi dengan sendiri. Manakala tauhid uluhiyah hanya dipercayai dan diyakini oleh orang Islam saja, iaitu Allah Maha Esa. Allah itu tunggal. Sebab selain agama Islam, mereka percaya ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah yang menguruskan alam. Kadang-kadang dia membahagikan Tuhan, ada Tuhan yang mencipta, memberi nikmat, ada Tuhan yang menurunkan bala dan sebagainya. Tapi tauhid uluhiyah ni kita kena yakin itu semua adalah kerja Allah yang Maha Esa. Allah yang tunggal. Allah tidak berkongsi kuasa dengan mana-mana pihak. Okey, ni yang perlu kita tahu dalam tauhid ketuhanan ilahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya nubuwah. Nubuwah pun kita telah bincang pada Bismillahirrahmanirrahim. tajuk yang sebelum ini. Allahumma konsep rasul, kerasulan. Kita dah bincang apa itu rasul, apa itu nabi pada tajuk yang sebelum ni. Okay, nabi ialah manusia lelaki yang dipilih oleh Allah, diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak diwajib disampaikan kepada orang lain. Tidak wajib. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada orang lain. Sedangkan Rasul wajib. Rasul ni seorang lelaki juga yang dipilih oleh Allah dari kalangan para Nabi. Nak jadi Rasul, dia kena jadi Nabi dulu. Diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain. Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia termasuklah jin. Itu Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sahaja, sedangkan Rasul terima wahyu dan wajib disampaikan kepada orang lain. Jadi perbezaan Nabi dan Rasul, Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sahaja, manakala Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain. Bilangan Rasul terlalu ramai, sedangkan bilangan Nabi terlalu ramai, sedangkan bilangan Rasul hanyalah 330 orang sahaja. Okay, seorang Nabi tidak semestinya Rasul, tetapi seorang Rasul jugalah merupakan seorang Nabi. Nabi tidak diturunkan kitab suci, sedangkan Rasul mereka menerima suhuf atau kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Dan umat Islam tidak diwajibkan mengetahui bilangan Nabi secara keseluruhannya. Sedangkan bilangan Rasul yang wajib diketahui ialah 25 orang. Jadi kita wajib mengetahui nama-nama Rasul tersebut yang 25 orang. Okay, kita dah belajar pada pelajaran yang sebelum ini. Kemudian sifat para Rasul. Rasul ada 4 sifat wajib, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan pakanah. 4 sifat mustahil, iaitu al-kizbu, al-khiyanah, al-kitman dan al-baladah. Dan 1 sifat harus, iaitu bersifat seperti manusia biasa. Ini sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Ini sifat-sifat juga yang ada pada Rasul, mukjizat. Okay. Ini kita dah bincang. Ini pun kita dah bincang pada pelajaran yang lalu. Cuma kitab suci yang diturunkan kepada
Rasul-Rasul pun kita dah bincang, ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Okay? Dan peranan Rasul. Apa Allah mengutuskan Rasul kepada manusia? Peranan Rasul pertama untuk menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah SWT. Yang kedua untuk mengajar dan menerangkan perkara gaib seperti hakikat ketuhanan, syurga, neraka dan kehidupan di alam barzakh. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira dan bertindak sebagai pemberi ingatan kepada manusia. Ketiganya, menyeru manusia supaya melakukan perkara kebaikan dan membaiki akhlak manusia. Yang kelima, menyampaikan segala perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia. Keseterusnya, mengajar manusia cara beribadat yang betul. Dan akhir sekali, menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenarnya. Itu tujuan perutusan Rasul. Adapun peranan para Rasul. Ini komponen yang kedua, itu nubuah. Dan seterusnya, konsep yang ketiga, konsep ghaibiyah. Konsep ghaibiyah dalam akidah Islam. Okay, perkara-perkara gaib. Okay, perkara gaib, pokok alam gaib. Alam. Okay. Maksud alam ialah segala makhluk yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kegunaan dan kemudahan manusia. Penciptaan alam ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia. Alam ada dua, alam musyahadah dan alam ghaib. Alam musyahadah ialah alam nyata yang boleh ditanggapi oleh panca indera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. Contohnya, contoh alam musyahadah seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Alam gaib itu alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah SWT. Contoh alam gaib seperti malaikat, pahala, dosa, alam akhirat, alam arwah, alam arash dan sebagainya. Okay? Ini alam gaib, contoh alam gaib. Dan kita ketahui kewujudan alam gaib ini kerana diceritakan oleh Rasulullah SAW, sama ada melalui hadisnya ataupun dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Okay, seterusnya alam gaib yang dilalui oleh manusia. Okay, setiap manusia mesti melalui alam ini. Okay, pertama, kematian. Setelah kita mati, kita akan masuk ini. Pertama, alam gaib yang pertama, setelah kita mati ialah alam kubur. Kita berada dalam kubur, alam barzakh, selama sebelum hari sampai hingga ke hari kiamat. Berlaku hari kiamat, ini pun alam gaib juga. Berlakunya hari kiamat, maka kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dihalau di padang mahsyar, kemudian kita akan ditimbangkan. Kita akan ditimbang segala amalan kita. Kita akan menerima buku amalan kita, kemudian kita akan ditimbang segala perbuatan dan amalan kita yang kita lakukan di atas dunia. Kemudian setiap amalan kita itu akan dihisab, akan dihitung oleh Allah SWT. Lepas kita selesai hisab segala amalan kita, kita akan melalui titian siratul mustaqim, sama ada menuju ke syurga ataupun ke neraka. Ini antara alam-alam ataupun perkara-perkara yang mesti kita lalui selepas kita mati, selepas kematian kita. Ini semuanya merupakan alam gaib yang tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Tetapi kewujudannya diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis baginda. Itu alam gaib. Alam gaib yang terpaksa kita lalui sebagai seorang manusia.
Seterusnya, ciri-ciri akidah yang benar dan salah. Ciri akidah yang benar dan salah. Macam mana kita nak bezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang salah? Pertama, akidah yang betul, keyakinan yang teguh terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah SWT dengan menjauhkan diri daripada perkara yang mensyirikkan Allah. Kalau kepercayaan itu boleh mewujudkan keesaan kita ataupun boleh menambahkan lagi keimanan kita kepada keesaan dan kekuasaan Allah, dan dia juga dapat menjauhkan diri kita daripada perkara maksiat ataupun mensyirikkan Allah, maka dia adalah akidah yang benar. Tengok. Kalau kepercayaan tu menuju kepada kita mendewa-dewakan ataupun membesar-besarkan benda yang lain selain daripada Allah, maka dia akidah yang tidak benar. Okey. Yang kedua, kepercayaan yang jitu kepada Allah. Iaitu kepercayaan yang 100% kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat dan qada dan qadar yang menjadi rukun iman. Maka dia adalah ciri-ciri akidah yang benar. Kemudian kepercayaan dan keyakinan adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sumber kepercayaan kita itu adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini ciri-ciri akidah yang benar. Manakala ciri-ciri akidah yang sesat, yang salah ialah pertama, akidah atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariat dari Al-Quran dan hadis, As-Sunnah. Dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, maka dia adalah ciri-ciri akidah yang salah. Yang kedua, akidah yang berpunca daripada akal pemikiran manusia semata-mata ataupun penyelewengan akidah yang sahih yang diselewengkan menurut akal fikiran dan hawa nafsu manusia semata-mata. Akidah itu adalah datangnya daripada pemikiran manusia sahaja. Walaupun sebijak mana manusia pun, dia tidak boleh membelakangi atau bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Sekali, kepercayaan yang memuja manusia atau makhluk yang melampau dan tanpa bukti yang kukuh. Kepercayaan itu memuja manusia atau memuja sesuatu objek selain pada Allah, maka dia adalah merupakan akidah yang salah yang mesti kita jauhi. Seterusnya, bagaimana kita nak memantapkan akidah kita? Nak menguatkan akidah kita. Ada tiga benda, tiga cara. Pertama, untuk memantapkan akidah kita melalui hati ialah dengan melaksanakan ibadat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita yakin dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa bertawakal kepada Allah. Hati kita tu sentiasa mengharapkan Allah. Okey. Kemudian pembatalan akidah juga boleh berlaku melalui hati. Contohnya dekat sini, percaya dan yakin bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya, secara semula jadi. Boleh dia membatalkan akidah. Yang kedua, kita yakin bahawa semua agama adalah sama. Semua agama adalah sama. Semuanya menuju kepada kebahagiaan, semuanya menuju kepada kebaikan. Salah. Itu boleh membatalkan akidah. Percaya bahawa ada kuasa lain yang menyamai kuasa Allah. Kita juga yakin misalnya ada kuasa lain yang dapat menyamai atau menyamai kuasa Allah, dapat juga memberi kebaikan, memberi kemudaratan kepada hidup manusia. Itu keyakinan yang salah. Seterusnya, melalui perkataan yang memantapkan akidah. Pertama, sentiasa menasihati kepada perkara kebaikan, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Taala dengan perkataan dan sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Dan melalui perkataan juga boleh membatalkan akidah kita. Contohnya, mendakwa bahawa ajaran Islam tidak sesuai dengan perkembangan semasa. Ajaran Islam telah ketinggalan zaman, misalnya. Yang kedua, menghina Al-Quran dan ibadat-ibadat dalam Islam. Terang-terang dengan perkataannya, dia hina Islam. Dia kata, dia hina Al-Quran. Dia kata Al-Quran ini kitab yang tak boleh lagi pakai pada waktu sekarang kerana dia turun pada zaman abad yang ke-6, zaman padang pasir dan sebagainya. Menafikan kewajipan solat dan ibadat Islam yang lain. Dia kata solat tu tidak wajib. Solat tu boleh buat bila bermasa. Kalau dia rasa senang, dia boleh buat. Kalau rasa malas, tak boleh buat. Tak payah buat. Tak ada apa-apa pun. Itu
boleh membatalkan agama, boleh membatalkan Islam, boleh membatalkan akidah. Okay, yang ketiga, perkara yang boleh memantapkan keimanan melalui perbuatan, iaitu melakukan ibadat kepada Allah SWT secara berterusan. Yang kedua, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan melalui perbuatan juga boleh membatalkan akidah, iaitu seperti melakukan upacara agama lain, ataupun mengubah suai ibadah dalam Islam, ataupun memijak dan menghina Al-Quran. Ini melalui perbuatan juga boleh membatalkan akidah dan keimanan seseorang. Apa pentingnya akidah? Apa pentingnya akidah kepada kehidupan manusia? Okay. Akidah ini merupakan syarat utama. Syarat utama bagi penerimaan setiap amal ibadat. Ataupun perkara utama yang menunjukkan kita ni adalah seorang Islam. Okay. Jadi, amal ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah SWT jika akidah kita terpesong. Akidah ni ibarat seperti bekas untuk menampung segala amal ibadat kita. Jika akidah kita hancur, akidah kita rosak, maka bekas itu juga rosak, maka ibadat kita, perbuatan amal ibadat yang baik kita lakukan, maka dia akan berterabur, dia tidak akan ada tempat untuk isi. Okay? Jadi kita kena jaga akidah kita ni daripada runtuh, daripada terbatal. Yang kedua, sebagai pendorong kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan agar menepati prinsip-prinsip ubudiyah, prinsip-prinsip penghambaan. Dengan adanya akidah Islam ni, kita yakin kita ada beragama Islam, maka akidah ini dapat menjadi pendorong kepada manusia untuk menjalani kehidupan secara Islam. Yang ketiga, untuk mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan pembatalan iman, sama ada melalui i'tiqad, melalui hati, lisan, melalui perkataan dan melalui perbuatan. Okay. Ini pentingnya akidah yang mesti kita jaga. Kemudian peranan akidah dalam membangunkan umat. Peranan akidah dalam pembangunan umat manusia. Pertama, akidah dapat melahirkan umat yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, dapat melahirkan umat yang mempunyai hala tuju dan matlamat hidup yang jelas. Yang ketiga, dapat melahirkan umat yang memiliki kepribadian yang unggul. Yang keempat, dapat melahirkan umat yang berfikiran kritis, progresif dan dinamis. Dapat membangunkan ekonomi umat secara komprehensif dan dapat menegakkan sistem pemerintahan yang stabil. Ini peranan akidah dalam membangunkan umat Islam. Okay. Ini bab akidah. Seterusnya, sebagai rumusan akhir, apa perlu kita buat? Pertama, kita meyakini bahawa akidah Islam adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua prinsip akidah tadi yang telah kita bincang itu adalah datangnya daripada Allah melalui Al-Quran dan Hadis. Sumber utama akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan akhir sekali, kita sebagai umat Islam wajib menjaga kesucian akidah kita daripada diselewengkan oleh perkara-perkara yang tak sepatutnya. Di akhir sekali, penilaian. Okay, pelajar-pelajar boleh tengok sini. Ambil alamat ini, boleh buka. Ini. Okay. Ini. Jelaskan kategori sama ada komponen atau ciri akidah Islam dan nyatakan maksud perkataan tersebut. Ni. Misalnya ilahiyah ni, adakah dia komponen Islam, komponen ataupun akidah, ataupun ciri akidah Islam. Sama juga nubuwah ni apa maksud? Kemudian nyatakan adakah dia ciri ataupun komponen akidah Islam. Ini latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua.
Tuliskan pengertian di bawah dan kategorinya pada ruang yang disediakan di bawah. Pengertian dalam bab Rasul. Itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan pelajar telah memahami apa yang kita bincangkan pada hari ini dan dapat menjawab soalan yang disediakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.